Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita hari ini bersama saya Firdaus Selamat di dalam segmen Bicara Minda. Jadi bagi yang baru pertama kali datang untuk menonton ke channel saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Saya mohon jasa baik untuk anda untuk subscribe ke channel saya. Bagi yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan dan juga ahli keluarga anda. Semoga apa yang saya nak kongsikan pada hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Okey, jadi semalam kita telah pun dikabarkan dengan beberapa perkongsian di media berkenaan dengan moratorium. Ada pihak yang mendakwa moratorium ini tidak diberikan secara automatik dan juga ada interest ataupun faedah yang dikenakan. Ya, buka kelabu spek. Okay. Jadi kemudian Tengku Zafrul telah pun mengeluarkan satu kenyataan yang mana dia telah menjelaskan tidak ada sebarang faedah yang akan dikenakan ataupun dipanggil sebagai compounding interest. Compounding interest ni adalah faedah disebabkan oleh lewat bayar. Lewat bayar ni sebenarnya bukannya kita lewat bayar, tetapi apabila kita mengambil moratorium, tidak ada sebarang bayaran yang akan dimasukkan dalam tempoh moratorium. Jadi sistem di bank dia akan calculate, dia akan kira tempoh tidak ada pembayaran ni sebagai compounding interest. Maksudnya dia akan kenakan faedah ataupun lebih tepat lagi perkataannya adalah macam penalti terhadap tempoh untuk moratorium ni. Jadi yang pertama, ini juga adalah kebimbangan yang telah saya nyatakan pada hari pertama saya berkongsi selepas Tan Sri Mulyassin mengumumkan tentang moratorium ni. Ini juga adalah kebimbangan saya dan juga alhamdulillah kebimbangan saya telah pun dijawab dan Tengku Zafrul telah pun menjelaskan bahawa pihak bank telah bersetuju bahawa tidak ada sebarang compounding interest. Compounding interest ni selalunya lebih mudah pada hire purchase, pinjaman kenderaan. Kalau pinjaman kenderaan ni kadang bila kita dah lewat sehari, tarikh pembayaran katalah 10 hari bulan Julai contoh, masuk 11 hari bulan tak bayar, dia dah start charge kita interest. Interest dia adalah secara harian. Okey, itu adalah berkenaan dengan compounding interest. Yang kedua adalah berkenaan dengan accrued interest. Accrued interest ni adalah bahasa Melayu faedah terakru. Faedah terakru ni sebenarnya masih lagi belum terjawab. Faedah terakru ni kalau ikut pemahaman saya adalah faedah yang dikenakan ke atas pinjaman walaupun pinjaman itu diberhentikan disebabkan moratorium dan sebagainya, tetapi disebabkan oleh kadar kiraan interest ataupun faedah dia secara harian. Jadi menyebabkan faedah itu berjalan secara harian. Dari segi prinsipal pembayaran pokok, contoh kita punya ansuran bulanan adalah RM1,000. RM700 adalah bayaran pokok dan RM300 ni kalau bahasa konvensionalnya dia panggil bayar bunga. Okey, jadi yang pokok ni dia masuk dalam moratorium RM700 ni, jadi dikecualikan, tapi yang RM300 ni dia tetap calculated, dia tetap dikirakan. Jadi yang accrued interest ni setakat ni masih tidak ada jawapan, dan mengikut apa yang saya telah lihat maklum-maklum daripada pihak bank dan sebagainya, perkara ini akan dijelaskan kelak pada selewat-lewatnya 7 Julai. Pihak-pihak bank mungkin melalui Bank Negara akan mengumumkan pelaksanaan moratorium ni dengan lebih detail dan bagaimana dari segi interest tu sendiri. Okey, tapi dari segi compounding interest lewat bayar ni tidak ada isu, cuma interest yang harian yang berjalan ni. Interest harian ni, accrued interest ni selalunya dalam pinjaman perumahan, house financing. Tang situ dia ada accrued financing tu, tapi apabila saya mendapat penjelasan yang lebih detail nanti insya-Allah saya akan kongsikan kepada anda semua bagi mereka yang berminat untuk tahulah. Okey, dan yang ketiga ini saya banyak mendapat persoalan, banyak yang keliru, even malah daripada rakan rapat saya sendiri, ramai yang tidak faham berkenaan dengan moratorium automatik. Automatik ni sebenarnya saya rasa saya dah jelaskan sebelum ni. Automatik ni sebenarnya adalah kelulusan, tetapi kita perlu memohon. Ada yang tanya nak mohon macam mana. Selalunya kalau ikut moratorium yang lepas, pihak bank ada buka dua kaedah, sama ada secara walk-in datang ke cawangan berhampiran bank ataupun mohon secara online. Okey, jadi kita perlu memohon. Namun perkataan namun tak sesuai. Jadi kita perlu memohon, dan sesiapa saja yang memohon automatik lulus. Tak kira lah sama ada terjejas
ataupun tidak terjejas, ataupun mungkin yang menjana pendapatan lebih lagi dalam tempoh lockdown ni, rezeki dia makin bertambah dalam tempoh lockdown. Sebagai contoh, walaupun dia pendapatan dia masuk hari-hari, contohnya peniaga dan sebagainya, bisnes sangat bagus, kedai makan ke apa ke, tapi beliau juga, mereka ini juga layak, itu dimasukkan dengan perkataan automatik. Sesiapa yang berminat untuk moratorium, anda perlu ingat, anda perlu memohon. Bila anda perlu memohon? Apabila bank mengumumkan kelak, dan bank akan umumkan sekitar mengikut apa yang saya telah semak pada 7 Julai. Jadi apabila dah dibuka sistem untuk permohonan, anda perlu mohon, dan lepas mohon jangan risau, anda akan mendapat kelulusan secara automatik, tak perlu fikir. Dan pinjaman ini melibatkan semua jenis pinjaman di dalam institusi perbankan. Okey, kecuali bagi kredit kad. Kredit kad ni dia ditukarkan, baca kredit kad tu untuk ditukarkan jadi seolah-olah macam pinjaman peribadi dan dibayar dalam tempoh 36 bulan. Itu detail saja dia akan perincikan kelak dengan kadar faedah yang lebih rendah sebanyak 13 ataupun 11% kalau ikut moratorium yang lepas. Okey, kalau ada yang bertanya berkenaan dengan agensi kredit lain, contohnya seperti Aeon Kredit dan sebagainya, setakat ini moratorium ini adalah untuk institusi perbankan sahaja yang mana berdaftar di bawah Persatuan Bank-Bank se-Malaysia, ABM Association Bank of Malaysia. Jadi macam kredit agensi ni, mereka tidak termaktub di bawah ABM, tetapi ini mengikut pada budi bicara pihak kredit agensi ni, contohnya Aeon Kredit dan juga kredit-kredit agensi yang lain, sama ada mereka mahu memberikan moratorium ataupun tidak. Okey, jadi insyaAllah apabila mendapat maklumat yang lebih lengkap nanti saya akan berkongsikan kepada anda semua. Saya harap setakat ini semua orang jelas berkenaan dengan definisi automatik dan juga berkenaan penjelasan berkenaan dengan faedah-faedah yang dikenakan dalam tempoh moratorium. InsyaAllah apabila mendapat maklumat yang lebih jelas, saya akan kongsikan kepada anda semua. Jika ada sebarang kekeliruan, persoalan dan sebagainya, boleh utarakan kepada saya di ruangan YouTube ataupun di ruangan Facebook saya. InsyaAllah jumpa lagi. Itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.